أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته للنبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح والدينا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Yang dihormati Tuan Nazir, Tuan Imam, Tuan Bilal, pegawai serta ahli jawatan kuasa Masjid Kampung Sungai Lang Tengah, Kampung Sungai Lang Baru, minta maaf, yang dimulakan para alim ulama, asatizah di kalangan tuan-tuan dan juga puan-puan, seterusnya muslimin muslimat, hadirin hadirat. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat rahmat dan izinnya dapat kita berkumpul pada malam ini bagi menyambung pengajian kita dalam kitab Faham Faraid karangan Al-Fadil Ustaz Hilmi Hanis bin Muhammad. Mudah-mudahan perjumpaan kita termasuk dalam salah satu taman-taman syurga, menjadi tambahan timbangan amal kebaikan kita ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala fi yaumil mahsyar nanti insya-Allah. Sekaligus termasuk dalam perkara yang mana kita mengikut tuntutan Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya belajar tentang faraid dan ajarkan kepada manusia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul Quran wa 'allimuhun nas wa ta'allamul fara'idha wa 'allimuha. Fa inni imru'un maqbudun wal 'ilmu marfu'un wa yushiqu ay yakhtalifa ithnani fil fariidati wal mas'alati fala yajidani ahadan yukhbiruhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah ia kepada manusia, dan pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah ia kepada manusia. Sesungguhnya kata Nabi, aku ini seperti kalian, seperti manusia biasa. Maksudnya yang akan wafat juga, yang akan meninggal dunia juga seperti kalian. Dan ilmu ini akan hilang juga satu masa nanti. Dengan sebab apa? Dengan sebab kematian orang-orang yang memiliki ilmu tersebut. Sesungguhnya kata Nabi lagi, aku sangat resah dan takut jika nantinya ada orang yang bertengkar tentang pembahagian warisan dan permasalahan lainnya, akan tetapi mereka tidak menemukan seorang pun yang sanggup meleraikan dan menyelesaikan masalah mereka. Ini yang Nabi sallallahu alaihi wasallam risaukan. Akhir zaman nanti akan berlaku pertelingkahan. Nabi tak risau kalau ada waris yang tak dapat hak, kerana melepaskan hak itu adalah harus. Dalam konteks takharuj nanti kita akan masuk.
Walaupun muka surat jauh lagi, kita akan jumpa insya-Allah. Tetapi menghubungkan hubungan silaturahim, menjaga, memelihara hubungan silaturahim itu menjadi wajib. Bahkan kata Nabi SAW, atau kama qala, mafhumnya tidak akan masuk syurga orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Yang lebih penting adalah untuk menjaga maslahat, menjaga hubungan berbanding hak. Hak kita kalaulah banyak, mungkin kita boleh tuntut dengan waris yang lain. Seandainya hak kita pada waris lain ada tetapi sedikit, saya nasihatkan lepaskanlah. At-takharuj, lepaskan hak kita. Kalau nilainya sedikit, tak memadai kita tuntut sehingga berlaku pertelingkahan. Begitu juga seandainya hak waris lain ada pada kita, maka kita kena tanya dengan waris tersebut supaya selesaikan urusan tersebut di dunia. Kerana melibatkan hak waris si mati, melibatkan hak sesama manusia. Jangan sampai kita bawa ke akhirat untuk menyelesaikan. Kalau boleh di dunia ini dah selesai. Saya nak cerita sedikit isu semasa sebelum kita masuk dalam pengajian kita. 2 hari bulan, 1 hari bulan, awal bulan hari itu, bulan 10, saya pergi ke Gemencih, dijemput oleh satu keluarga ini untuk sesi penerangan kepada kaum keluarga. Arwah maknya meninggal pada bulan 8. Dah lama dah buat temu janji, tapi saya tangguh. Kebetulan awal bulan hari itu ada kelapangan, kami berjanji pergi. Jumpa di Felda Bukit Rokan, Gemencih. Secara teori, waris yang ada cuma anak-anak saja. Si mati ini maknya. Ayah dah tak ada, suami kepada si mati dah tak ada. Mak ayah juga dah tiada. Kerana kematian si mati ini kematian usia yang dah tua. Maka ada waris anak-anak sahaja, 3 lelaki, 5 perempuan. Kita nak cerita tentang teori, tentang hak. Sekejap je sebenarnya, 5 minit tak sampai. Lelaki 3 orang, perempuan 5 orang. 3 kali 2, 6, tambah 5, 11. Lelaki 2/11, perempuan 1/11. Dah, saya boleh balik dah. Kalau semudah itulah urusan pusaka ini, aman dunia. Tetapi masa yang diambil tu hampir 4 jam. Kerana banyak isu-isu yang berbangkit, pertelingkahan demi pertelingkahan. Masing-masing menuntut hak masing-masing. Itu belum lagi masuk dalam isu tanah Felda. Dia ada akta khusus, akta GSE. Kalau kita tanah pertanian di Selangor ini yang bukan Felda, kematian seseorang boleh diwarisi oleh semua waris, boleh masuk nama semua. Tetapi tanah Felda ni tak boleh. Cuma boleh masuk nama seorang saja. Itu pun atas nama pentadbir. Hasil bagaimana? Hasil wajib difaraidkan. Itu belum lagi masuk. Ustaz nak tanya, dulu arwah mak ada bagi saya dengan kakak ni gelang emas. Dia akan timbul satu persatu kisah-kisah lama supaya nak selesai masa tu juga. Ada yang sampai menuntut hutang dengan arwah, sedangkan anak. Kalau logik akal kita lah sebagai anak, mak atau ayah kita berhutang dengan kita, sejujurnya lah kalau saya lah, lepaskan. Bukan orang lain, mak ayah sendiri. Bila ada seorang waris begitu, maka timbul lagi yang lain-lain, satu persatu menuntut hak masing-masing. Akhir sekali dalam perbincangan itu, saya nyatakan kepada semua waris, tuan-tuan, puan-puan, faraid ini bukan hanya membincangkan tentang hak semata-mata. Betul, ia melibatkan hak. Allah dah tetapkan faridatan minallah tilka hududullah, tetapi bukan itu matlamat utama tentang ketetapan faraid. Yang Nabi SAW takutkan di akhir hadis tadi adalah berlaku pertelingkahan di kalangan ahli waris, 2 orang bersaudara. Kerana apa? Tidak ada orang yang boleh meleraikan.
Masing-masing menganggap ini hak aku, itu hak aku. Tak, itu hak orang lain, ini hak aku, itu hak engkau dan sebagainya. Sehingga tak ada kata putus, akhirnya menyebabkan hubungan persaudaraan terputus. Na'udzubillah min zalik. 4 jam tuan-tuan. Ini nak cerita tentang isu semasa. Teorinya senang je, kita tulis, okey dah 2/11 untuk lelaki, 1/11 untuk perempuan, dah selesai. 5 minit tak sampai. Tapi nak menerangkan, menjelaskan setiap satu isu-isu yang berbangkit itu perlu dijelaskan tentang hak kepada setiap ahli waris. Ustaz, arwah mak dulu ada pesan kepada saya, kalau anak saya masuk universiti, dia nak bagi RM7,000 yang ada dalam akaun CIMB mak saya. Ada tak saksi? Ada, kakak saya. Okey, yang itu tertolak daripada harta pusaka. Satu tertolak, satu tertolak. Ada tak wasiat semati? Ada. Apa wasiat semati? Sekian, bincangkan. Cukup tak syaratnya wasiat tersebut? Bukan kepada ahli waris, tidak lebih daripada 1/3. Bukan kepada perkara maksiat. Kalau melanggar syarat bagaimana? Kena dapat persetujuan di kalangan ahli waris. Panjang perbahasannya. Nak ceritanya, teori sahaja senang. Teori ni maknanya macam yang kita mengaji ni lah. Daripada kitab muka surat 1 sampai muka surat 300 lebih. Itu pun belum tentu lagi berapa tahun habis. Itu teori sahaja. Tetapi yang berlaku, perkara-perkara berbangkit. Yang tu yang kita nak selesaikan sehingga mendapat kata sepakat di kalangan semua ahli waris dalam keadaan masing-masing redha antara satu sama lain. InsyaAllah tuan-tuan, malam ini kita akan masuk pada muka surat 43. Dalam tajuk subtopik harta pusaka, Al-Mawruth. Apabila seseorang meninggal dunia, terkadang bukan semua hartanya menjadi harta pusaka. Syariat hanya memberikan harta pusaka sahaja kepada ahli waris. Manakala harta yang bukan harta pusaka tidak diberikan kepada ahli waris. Yang ini pun penting. Sebab apa penting? Sebab kita kena kenal pasti yang mana harta pusaka, yang mana bukan harta pusaka. Kerana ramai di kalangan masyarakat kita salah anggap yang bukan harta pusaka dikira harta pusaka. Yang harta pusaka dikira bukan harta pusaka. Contoh pencen arwah kerja kerajaan. Ada pencen, masing-masing menuntut hak faraid, padahal itu bukan harta pusaka. Contoh lagi, duit khairat kematian. Arwah ada carum dengan badan khairat masjid, ada carum dengan NGO itu, ada carum dengan tabung haji lagi, macam-macam. Bila dikumpul-kumpulkan duit khairat tadi, hampir 20,000, masing-masing nak tuntut harta faraid. Padahal itu bukan harta pusaka. Jadi kita kena kenal pasti yang mana harta pusaka yang menjadi hak kepada ahli waris melalui faraid dan yang mana bukan. Yang bukan tak tertakluk dengan hukum faraid, terpulang kepada waris nak bahagi ikut cara macam mana. Tetapi yang termasuk dalam harta pusaka mesti wajib ditentukan kepada setiap ahli waris mengikut hak masing-masing yang telah difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila dah tahu berapa bahagian masing-masing, dia nak menolak, dia tak nak, dia takharuj menyerahkan hak dia, terpulang pada dia dah, kerana itu dah menjadi hak dia. Cukup syarat takharuj ada 3 di kalangan ahli waris: aqil baligh, kemudian tahu dahulu bahagian masing-masing mengikut faraid, kemudian bahagian waris yang banyak asalnya menjadi sedikit selepas muafakat atau sama rata, kena dapat kebenaran redha daripada dia. Kalau dia tak setuju, jangan kata dia tamak. Tak boleh kata dia tamak. Tamak ni apa? Ambil hak orang masuk poket kita. Yang tu tamak. Tetapi yang ini bukan tamak, dia ambil hak dia yang telah difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi waris-waris yang bersetuju untuk sama rata, untuk muafakat, silakan. Bagi bahagian yang tidak bersetuju, yang inginkan bahagian dia mengikut faraid. Harta pusaka ditentukan dengan beberapa syarat, iaitu yang pertama, sesuatu yang mempunyai nilai kebendaan seperti tanah dan rumah.
Bila ada nilai kebendaan, sebenarnya tak kira lah sama ada tanah ke rumah ke, sebab kita nampak ia nampak aset, ada nama, ada pengurusannya. Kena pergi dekat pejabat pusaka kecil, kena pergi dekat amanah raya, kena pergi dekat mahkamah tinggi kalau jumlahnya lebih 2 juta. Sebab kita nampak ada pengurusan, maka kita anggap itu harta pusaka. Tak. Bahkan semua harta si mati, selagi mana ada nilainya, ia termasuk dan tertakluk dengan hukum faraid. Jam tangan si mati, ada nama ke, geran ke? Tak ada. Telefon si mati, ada tak geran? Tak ada. Nak pindah milik telefon ni kena buat penyaksian. Tak ada. Tetapi dikira bernilai ke tidak? Bernilai. Tertakluk dengan hukum faraid. Daripada satu benda, semua waris yang berhak ada hak masing-masing. Walaupun nilainya kecil sekalipun seperti sebatang pen, ia tetap dikira sebagai harta pusaka. Sesuatu yang tidak mempunyai nilai kebendaan tidak dikira sebagai harta peninggalan seperti ilmu. Seperti apa lagi? Pangkat, seperti jawatan. Itu bukan, tak ada nilai kebendaan, itu tak boleh diwarisi. Iman apatah lagi, macam lagu Raihan, iman adalah mutiara, iman tak dapat diwarisi kerana dia bukan satu nilai kebendaan. Selagi mana barang tersebut ada nilai, maka tertakluk dengan hukum faraid. Termasuk mangkuk-mangkuk aiskrim yang di rumah. Muslimat kat belakang kadang-kadang beli aiskrim, mangkuknya disayang, simpan penuh dalam almari, 20-30 aiskrim. Itu juga harta pusaka. Jangan main-main. Lagi banyak harta kita ada nilainya, tertakluk dengan hukum faraid. Ia merupakan milik yang sempurna bagi si mati. Yang kedua, syarat yang kedua, merupakan milik yang sempurna bagi si mati walaupun ia bersangkutan dengan orang lain, seperti seseorang berhutang dengannya. Syarat mesti kena milik yang sempurna. Kalau belum milik yang sempurna, maka itu tak termasuk dalam harta pusaka. Contoh apa? Takaful. Sekarang dah banyak takaful hibah dan sebagainya. Mati dia baru dapat. Yang tu tak tertakluk dengan hukum faraid. Itu bukan harta pusaka kerana pemilikannya tak sempurna semasa dia hidup. Begitu juga khairat kematian tadi. Waktu dia hidup tak dapat duit khairat, tunggu mati baru dapat. Maknanya pemilikan itu tidak sempurna, tak termasuk dalam harta pusaka. Harta yang bukan milik sempurna seperti harta yang digadaikan tidak boleh difaraidkan sehingga ditebus dahulu harta tersebut, termasuk harta yang di dalam gadaian. Bila sebut tentang gadaian, banyak isu-isu yang terlibat. Contoh rumah. Rumah ni kalau yang berhutang, dia termasuk dalam gadaian. Dia kena isi borang 16A. Borang 14A kena isi juga, tetapi borang 16A kena isi juga sebab melibatkan gadaian dengan pihak bank. Tetapi biasanya dalam isu rumah, kita sebagai pembeli, kita akan ambil insurans ataupun takaful, MRTT lagi satu apa jenisnya. Selagi mana tak ambil, kalau mati kita tak ada ambil insurans, harta tadi tak termasuk dalam harta pusaka kerana miliknya tak sempurna dan tak ditebus. Melainkan kalau kita ada ambil insurans atau takaful. Begitu juga kenderaan yang masih lagi dibeli dan berhutang, istilahnya auto life. Ada setengah-setengah bank, kalau kita nak beli, kita kena wajib ambil auto life supaya ada jaminan sekiranya kita mati dalam tempoh masa belum selesai bayar hutang, insurans ini akan cover, maka jadilah harta pusaka. Kalau tak ada, itu tak termasuk harta pusaka selagi mana belum dijelaskan gadaian tersebut, belum ditebus. Muka surat 44. Begitu juga harta benda yang lain yang dipinjam atau disimpan oleh si mati sebagai pemegang amanah. Harta tersebut bukan miliknya dan wajib diserahkan kepada pemilik yang sebenar. Kalau surat kuasa, mungkin tuan-tuan pernah lihat borang surat kuasa bagi waris yang berusia bawah 18 tahun.
dia mesti kena ada penama yang menjadi pemegang amanah. Selagi mana anak ini belum berusia 18 tahun. Kalau dah 18 tahun baru boleh pindah nama sebagai pemilik. Nama anak ni ada sebagai waris, tetapi ada juga pemegang amanah. Jadi milik siapa sebenarnya? Milik anak ini tadi, bukan pemegang amanah. Pemegang amanah ni kalau mati, dia ada geran, dia kata, ayah saya ada geran, ni nama ayah saya ada. Tapi tengok-tengok pemegang amanah, bukan milik dia. Jadi bukan tak termasuk dalam harta pusaka ayahnya, kerana ayahnya hanya sekadar pemegang amanah. Syarat yang ketiga, harta itu adalah harta yang diperolehi secara halal sahaja. Kalau diperolehi secara haram dan jelas dan diketahui oleh waris, maka waris haram campurkan dengan harta yang halal. Harta tersebut tak boleh diwarisi. Habis nak bagi siapa ustaz? Bagi siapa? Kalau kita, wakil kita di Malaysia, kalau duit daripada sumber yang haram, ke mana kita akan salurkan? Di Baitul Mal. Baitul Mal Maiz. Biar mereka yang akan uruskan untuk maslahah umum, untuk bina jalan ke, untuk bina longkang ke dan sebagainya. Harta yang diperolehi secara haram seperti riba, rompakan, rasuah, perjudian dan lain-lain, harta tersebut hendaklah disalurkan kepada majlis agama negeri atau digunakan bagi perkara-perkara yang menjadi keperluan orang ramai seperti jalan raya, pagar, longkang dan tandas awam. Syarat yang keempat, harta tersebut diperolehi semasa si mati masih hidup. Jika harta diperolehi selepas dia mati, harta itu bukan miliknya dan tidak menjadi harta pusaka. Dalam erti kata lain, tidak tertakluk dengan hukum faraid. Habis siapa yang dapat? Penama lah. Letakkan nama biasa kepada isteri dan anak-anak. Contoh pencen tadi. Yang dapat isteri dan anak-anak yang bawah usia 18 tahun atau lebih tapi masih belajar lagi. Contohnya derma kematian. Derma kematian sekarang masih ada lagi. Kalau berlaku kematian, kadang jemaah-jemaah ahli karyah datang, Jawanya kata apa? Layat. Walaupun saya bukan Jawa, bojo ni Jawa. Layat tu duit yang orang ramai bagi. Ada setengah tempat dia masuk dalam besen. Dalam besen tu dia letak beras. Tempat saya buat macam tu di Sekincan. Besen ataupun bekas jug ke, dia letak beras dalamnya. Jadi orang yang datang masukkan duit dalam beras. Tak tahu apa dia punya peranan beras tu. Tapi apa yang saya nampak, mungkin sebab tak nak nampak kita bagi berapa. Dia tenggelam dalam beras, orang tak nampak berapa. Satu lagi mungkin nak elak daripada terbang. Kalau angin, kalau kawasan Bendang Sekincan tu angin kuat, boleh jadi terbang. Dia letak kat luar depan pintu, letak atas kerusi. Setengah-tengah tempat lain cara dia letak dalam tabung, macam-macam lah. Duit tadi derma ahli karyah. Kepada siapa? Kalau dikhususkan kepada anak, milik anak si mati. Kalau tak dikhususkan, maknanya umum, terpulang kepada waris, nak guna untuk apa? Tak terikat dengan hukum faraid. Kalau dia nak bagi ikut faraid, semua setuju, silakan. Bila kata tak terikat, tak wajib ikut. Tapi kalau nak buat, silakan. Kalau semua sepakat. Atau semua kata, tak apalah, duit ni kira-kira ada 1,500. Contoh, ahli karyah bagi, saudara-saudara datang bagi juga 1,500. Kemudian Abang Long kata, duit ni apa kata kita gunakan untuk majlis tahlil arwah. Contohlah, majlis tahlil arwah, kosnya lebih kurang dalam 1,500 untuk 3 hari berturut-turut duit makan. Semua waris setuju, silakan. Kerana tak tertakluk dengan hukum faraid. Jika harta diperolehi selepas dia mati, harta itu bukan miliknya dan tidak menjadi harta pusaka. Contohnya derma kematian, khairat kematian, pampasan, sokso dan sebagainya. Jika penyumbang berniat untuk berikan kepada anak-anak si mati, maka sumbangan itu milik anak-anak si mati, bukan milik isteri dan ahli keluarga yang lain. Jika penyumbang tidak berniat kepada sesiapa pun, maka sumbangan itu milik keluarga. Kaedah pembahagian tersebut mengikut kesepakatan ahli waris
ia tidak tertakluk dengan hukum faraid kerana ia bukan harta pusaka. Syarat yang kelima, harta itu berkekalan milik si mati sehingga dia meninggal dunia. Sehingga dia meninggal dunia, milik dia. Contoh, arwah ayah kita sehari sebelum meninggal dunia menjual tanah. Jual tanah dekat kawan dia. Dah siap akad apa semua dah. Okey, berapa harganya? 10,000 contohlah. 10,000. Okey. Dah sah ni, syarat jual beli semua dah, rukun jual beli semua dah cukup, syaratnya pun dah cukup. Cuma duitnya belum bagi lagi. Duitnya kat rumah. Esok aku keluarkan kat bank, aku bagi dekat engkau. Tapi malam ni kira dah jadi ya, deal. Okey, jadi. Malam tu tidur meninggal dunia. Tanah yang ayah kita jual ini milik siapa? Milik ayah lagi ke bukan? Bukan lagi dah. Milik orang yang membeli tadi. Dikira hutang. Jadi hutang si mati ini kena dilangsaikan sebelum daripada faraid. 3 perkara yang kena selesaikan dahulu sebelum faraid. Pengurusan jenazah, hutang si mati, hutang dengan Allah, hutang dengan manusia, dan yang ketiga, wasiat jika ada. Jika semasa dia hidup dia telah menukar hak milik hartanya menjadi seperti menjual, memberi hadiah, hibah, mewakafkan atau sebagainya, maka harta itu tidak menjadi harta pusaka sekalipun belum tukar nama. Sekalipun belum tukar nama, sekalipun belum bayar habis lagi. Cukup dia punya rukun jual beli, rukun hibah, syarat sahnya, wasiat pun begitu juga, cukup rukun dan syarat sahnya, maka sah, dan itu tidak lagi termasuk dalam harta pusaka. Apa beza hibah dengan wasiat? Hibah ni pemberian semasa hidup. Ayah ada 6 ekar tanah. Ada 3 orang lelaki, 3 orang perempuan, anak-anak. Azan isyak 3 minit lagi. Dia bagi siap-siap masa hidup seorang seekar. Itu dikira hibah ke wasiat? Hibah, kerana pemberian semasa hidup. Wasiat bagaimana? Nanti kalau ayah dah mati, tanah yang dekat ujung kampung seekar tu kamu berikan kepada pihak masjid untuk digunakan, sama ada tanah kubur ke ataupun tanam sawit ke, untuk pendapatan masjid. Itu dikira wasiat, kerana mention nanti kalau dah mati. Sekalipun belum tukar nama hibah tadi, sekalipun belum tukar nama. Kalau situasi kita di Malaysia, kita nak kaitkan dengan undang-undang di Malaysia, orang ini dah bagi hibah kepada anaknya, sepulan bin sepulan, anaknya lah, tapi belum sempat tukar nama. Kalau ikut pusaka, harta tadi termasuk dalam harta pusaka dan perlu diwarisi oleh semua waris, kerana nama masih nama si mati. Jadi anak yang mengatakan dulu ayah pernah bagi ni tanah dekat aku ni, bagaimana cara untuk dia membuktikan? Dia kena pergi ke mahkamah syariah. Dan ini antara peranan-peranan mahkamah syariah untuk mengesahkan hibah atau wasiat. Begitu juga wasiat, tak ada tulis, tak ada hitam putih. Arwah ayah dulu ada wasiatkan tanah hujung kampung tu untuk saya ni menantu, saya yang jaga arwah ayah. Korang semua anak, tapi seminggu sekali, sebulan sekali pun tak jenguk ayah. Ni pun banyak berlaku kes. Saya ni yang menantu yang menjaga ayah. Jadi ayah wasiatkan kepada saya tanah kat hujung kampung tu seekar untuk saya. Sah tak? Sah, selagi mana bukan kepada ahli waris dan nilai tanah tadi tidak melebihi daripada 1/3 daripada keseluruhan harta pusaka si mati. Ada waris yang tak bersetuju. Jadi bagaimana anak menantu ini nak membuktikan? Kena pergi ke mahkamah untuk mengesahkan. Kalau ada saksi itu lebih baik. Ada saksi lagi baik. Sama juga kes di Gemencih begitu juga. Kalau nak masuk kes mahkamah panjang prosesnya, tetapi cukup tak ada saksi. Yang arwah ayah, arwah mak kata nak bagi dekat cucu ni masuk universiti 7,000 ni, ada saksi tak? Ada saksi, kakak saya ada. Betul puan? Betul. Dah selesai.
tolak siap-siap. Ustaz, dulu arwah gelang tangan ini dengan rantai semua harta dia yang bentuk emas dibagikan kepada kami adik-beradik yang perempuan. Tanya dengan yang lain, ada saksi tak? Ada saksi. Arwah mak cakap depan kami semua anak perempuan. Okey, tolak siap-siap. Kerana itu dah dikira hibah. Bagi. Kalau dia kata tunggu mak mati nanti barulah korang dapat, itu bukan hibah, itu wasiat. Cukup tak syarat? Kepada ahli waris. Oh, tak cukup. Macam mana nak buat? Kena dapat persetujuan daripada waris-waris yang lain, iaitu waris-waris lelaki. Kerana harta itu ikutkan harta pusaka, tetapi nak diwasiatkan kepada adik-beradik yang perempuan, kena dapat keredaan daripada adik-beradik yang lelaki. Kalau ada yang tak bersetuju, aku tak setuju, tak timbul isu anak derhaka. Sebab bukan wajib pada ketika itu untuk melaksanakan wasiat si mati, kerana tak cukup syarat. Innallaha qad a'ta haqqahu haqqan fala wasiyata liwarithin. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dah memberikan hak kepada ahli waris. Setiap ahli waris dah ada hak masing-masing. Ayah 1/6, ibu 1/6, suami, isteri, anak-anak, semua dah dapat dah. Fala wasiyata liwarithin, maka tidak ada lagi wasiat kepada ahli waris. Walaupun sebelum daripada turunnya ayat faraid, wasiat hukumnya wajib kepada keluarga. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyah lil walidaini wal aqrabun. Diwajibkan kepada kamu untuk melakukan wasiat ketika hampir mati. Kepada siapa? Kepada kedua ibu bapa dan kerabat. Tetapi ayat ini dah dimansuhkan. Hukumnya dah dimansuhkan dengan turunnya ayat-ayat berkait tentang faraid. Yusikumullahu fi auladikum, bagi anak-anak kamu sekian-sekian, lidzakari mithlu hazil unthayain, 2 bahagian lelaki, 1 bahagian perempuan. Walakum nisfu ma taraka azwajukum, bagi kamu suami 1/2 daripada harta peninggalan isteri jika dia tidak ada anak. Semua dah lengkap dah kepada setiap ahli waris. Maka tak ada lagi wasiat kepada ahli waris. Kalau ada kena dapat persetujuan daripada ahli waris. Tak timbul isu anak derhaka tak laksanakan wasiat mak. Dan kita bila dah tahu, oh begini rupanya tak boleh kepada ahli waris, jangan pula kita buat. Yang tak tahu tu tak apalah, ni kita yang dah tahu ni. Seolah-olah, saya suka cakap seolah-olah tuan-tuan nak mati nanti cakap dengan anak-anak, kalau ayah mati nanti kamu anak-anak jangan solat fardu. Seolah-olah macam tu. Sebab faraid itu fardu, faridatan minallah. Tetapi kita wasiat kepada anak-anak, nanti kalau mak ayah mati jangan ikut faraid, bahagi sama rata. Banyak tak berlaku? Banyak sangat berlaku. Wasiat orang tua supaya harta pusaka diberi sama rata kepada anak-anak, tak kira lelaki atau perempuan. Yang lepas biarkan lepas. Kita yang dah tahu jangan buat kesalahan yang sama. Seolah-olah begitulah, mati ayah nanti jangan sembahyang fardu. Sedangkan faraid tadi merupakan kefarduan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika semasa dia hidup dia telah menukar hak milik hartanya seperti menjual, memberi hadiah, yakni hibah, mewakafkan atau sebagainya, maka harta itu tidak menjadi harta pusaka. Harta pusaka dapat dikategorikan dalam beberapa bentuk. Antaranya yang pertama, harta yang bersifat tetap seperti tanah, rumah, kilang, pejabat, kebun dan lain-lain. Cuma proses-proses tu banyak. Kalau tanah ada prosesnya, kena melibatkan pejabat pusaka kecil, kena melibatkan turun kuasa dan sebagainya, bicara kuasa. Kena buatlah pendaftaran online, tuntutan online, dah buat, kena print, kena pergi pula cop Pusurujaya sumpah atau magistrate baru hantar ke pejabat pusaka kecil. Itu proses-proses. Kalau rumah pun begitu juga. Kalau duit dalam simpanan, harta yang alih, bagaimana proses? Kena dapat surat kuasa dulu baru boleh keluarkan. Kalau duit dalam tabung haji, dalam KWSP, sekarang dah ada penama. Kena faham, penama bukan milik sepenuhnya, hanya pemudah cara. Sebelum nak tunggu surat kuasa, ambil masa, mungkin berbulan-bulan.
Jadi penama ni boleh keluarkan duit dalam akaun si mati, duit dalam tabung haji ataupun dalam KWSP, mana-mana badan yang ada penama. Bank tak ada penama. Bank prosesnya kena tunggu surat kuasa. Cuma ada setengah-setengah bank boleh untuk dikeluarkan duit sedikit amount, 1,000, 2,000 terpulang pada bank masing-masing. Kita waris, kita boleh tuntut. Tunjukkan surat mati ataupun pengesahan kematian, nak keluarkan duit arwah, kena pastikan dahulu ada duit dalam akaun tersebut. Jangan duit tak ada, duitnya tinggal RM3, kita nak keluar RM3,000, tak boleh lah. Kena tunjukkan, buktikan sekurang-kurang ada penyata akaun. Dan itu pun bergantung pada pihak bank, sama ada nak bagi atau tak. Tak semua bank bagi dan amountnya berbeza-beza. Nak keluar semua macam mana? Kena tunggu surat kuasa dulu. Dah ada surat kuasa, surat perintah, baru boleh keluarkan. Tapi kalau tak macam tabung haji, KWSP, penama boleh keluarkan. Jangan masuk poket sendiri. Yang banyak berlaku masuk poket sendiri. Dia kata arwah tak nama aku punyalah. Sedangkan itu harta pusaka yang wajib difaraidkan. Dua ni lah setakat ni yang saya faham, yang saya tahu. Satu tabung haji dan KWSP yang ada penama. Kemudian yang kedua, harta yang bersifat mudah alih seperti wang tunai, wang simpanan, KWSP, kereta, pakaian dan sebagainya. Harta yang masih berjalan seperti perniagaan, hasil sewa dan saham juga termasuk dalam harta pusaka. Harta yang digadaikan oleh si mati dan masih boleh ditebus. Maknanya ada kemampuan untuk menebus daripada harta si mati juga. Maka termasuklah harta itu sebagai harta pusaka. Selagi tak ditebus, tak termasuk harta pusaka. Yang kelima, hutang orang lain kepada si mati. Ini bukan hutang si mati, hutang orang kepada si mati. Ini pun masalah juga. Arwah dah mati, senyap-senyap je, makan harta batil, sedangkan itu adalah hak waris si mati. Dia berhutang dengan si mati malam tadi, belum sempat nak maklumkan dengan anak-anak apa semua. Lepas bagi duit, balik ke rumah, meninggal. Aksiden, na'udzubillah. Ini peluang aku ni. Senyap-senyap je. Sedangkan itu hak waris. Wajib untuk dia langsaikan hutang dia kepada si mati. Yang keenam, harta-harta yang lain yang mempunyai nilai kebendaan seperti jam tangan, telefon, baju, kain, selipar, selagi ada nilai. Macam mana ustaz nak bagi, takkan nak koyak-koyak? Kadang ada juga yang tanya macam tu. Telefon ni, kita kira-kira tadi waris ada 8 orang, 3 lelaki, 4 perempuan. Dekat telefon ni 2/11 untuk milik lelaki, seorang anak lelaki. 3 orang, 2/11, 2/11, 2/11. 5 orang perempuan, 1/11, 1/11. Macam mana nak melepaskan hak? Itu namanya takharuj. Takharuj ni apa dia? Melepaskan hak, sama ada sedikit atau banyak. Contoh, ada 2 orang adik-beradik, 2 lelaki. Tanah arwah ada 2 ekar, kampung A, kampung B, seekar. Nilainya pun sama. Jadi tak gaduh dah kalau nak ambil seorang satu. Tetapi hukum tanah A itu 1/2 abang, 1/2 adik. Tanah B 1/2 abang, 1/2 adik. Itu dari segi hukum. Setiap harta pusaka si mati ada hak kepada semua waris. Maka abang ni kata, dek, tanah A ni boleh tak letak nama abang? Adik kata, okey bang, setuju. Adik dah takharuj melepaskan hak dia. Itu makna takharuj. Sebahagian atau sepenuhnya. Dengan imbuhan atau tanpa imbuhan. Maksudnya, adik ni kata, tak apalah bang, ambillah bang terus. Itu tanpa imbuhan. Kalau dengan imbuhan macam mana? Dengan imbuhan boleh, tapi tanah satu lagi tu nama saya seorang. Dua-dua setuju tak? Setuju. Dah tahu tak hak masing-masing? Tahu. Setengah. Dua-dua akil balik? Ya, dua-dua dah akil dan juga balik. Cukup syarat untuk takharuj? Boleh, harus. 4 mazhab, keempat mazhab mengharuskan takharuj dalam urusan faraid. Atau si adik ni kata, tak apalah bang, saya dah kaya, jutawan, saya dah Tan Sri. Harta saya makan pun tak habis 7 keturunan. Abang ambillah 2 ekar tanah ni arwah ayah punya. Itu lebih baik. Tak harus melepaskan hak kesemuanya tanpa imbuhan. Nak minta imbuhan, harus. Macam telefon tadi. Dah tanya abang yang sulung, tanya dengan adik lelaki, tanya lagi adik lelaki, tak apalah bang, ambillah bang. Tanya dengan 5 orang adik perempuan.
Seorang-seorang tanya, ni adik bahagian kau ada 1/11 ni, abang nak boleh tak? Boleh, ambil lah abang. Adik yang last sekali, Dik, saya nak ni, abang nak ambil ni, telefon arwah ayah boleh tak? Bahagian adik ada 1/11. Boleh, dengan syarat. Adiknya kata, abang kena bayar dekat saya RM100. Wajib bayar. Kerana ini adalah hak kepada waris tadi. Menebus hak, tapi berpada-padalah. Tengoklah nilainya berapa. Kalau nilainya tebusan tu RM10, dia tebus RM1,000, tu pelangkongkan ajalah. Lihat pada keadaan harga nilainya berapa nak ditebus mengikut persepakatan. Biasanya sepakat ini mengikut harga semasa atau lebih murah daripada semasa. Atau kalau nak lebih pun taklah jauh sangat lebihnya. Ini harta yang dikatakan harta pusaka. Berikut adalah bukan harta pusaka. Yang pertama, insurans konvensional. Yang kedua, dividen yang tidak patuh syariah. Dividen yang tidak patuh syariah ataupun insurans konvensional. Insurans konvensional maknanya insurans yang tidak patuh syariah. Tetapi tak semua itu bukan harta pusaka. Tengok berapa jumlah caruman pokok. Kalau contoh arwah ini ada carum setiap tahun selama 20 tahun dalam bentuk saving dan insurans. Saving ni tadi termasuk harta pusaka kerana dia harta yang halal. Imbuhan ataupun pampasan daripada pokok ni tadi bukan harta pusaka kerana daripada insurans yang tidak patuh syariah. Yang ketiga, hasil perjudian. Yang keempat, khairat atau derma kematian. Yang kelima, pampasan setelah kematian. Yang keenam, pencen terbitan. Yang ketujuh, sokso atau perkeso. Yang kelapan, takaful hibah. Takaful hibah ni apa dia? Yang biasa kadang-kadang ada orang buat sekarang ni, bayar 100 setiap bulan. Nanti kita mati, kita dah letak penama kepada arwah isteri kita. Arwah pula, belum lagi arwah. Isteri kita. Kita mati, isteri kita akan dapat pampasan berapa? Contoh 300,000. Itu bukan harta pusaka. Itu kerana bukan milik sempurna. Tidak cukup 5 syarat ini tadi. Bukan milik sempurna. Dapatnya selepas kematian. Ada satu lagi insurans takaful berpenama. Yang ini termasuk dalam harta pusaka. Dia carum untuk diri dia. Dia beza antara takaful hibah dan juga takaful berpenama. Ataupun penama takaful, nama dia sendiri. Dia mati, dia dapat. Yang itu termasuk dalam harta pusaka. Tetapi yang takaful hibah ni biasanya kita letak nama orang lain. Nama mak kita, nama ayah kita, nama isteri kita. Muka surat 48, insya-Allah kita akan sambung pada perjumpaan akan datang. Ada soalan 1-2 sebelum kita akhiri majlis kita. Ya. Si mati letak penama tabung haji adiknya. Kemudian bila mati, duit itu tadi diambil oleh adiknya. Okey. Betul lah tu. Sebab itu termasuk dalam harta pusaka. Anak ataupun adik tadi, adakah dia waris ataupun tidak? Lihat pada keadaan anak-anak si mati. Kalau anak-anak si mati ada lelaki, bermakna anak lelaki akan menghabisi harta pusaka. Dalam erti kata lain, asobah. Asobah binafsi. Kalau bersama dengan anak perempuan, asobah bighairi. Bermakna bahagian yang kedua, kelompok pertama ni anak dan juga cucu dan ke bawah. Kelompok kedua yang mendapat asobah, bapa dan ke atas. Kelompok ketiga baru adik-beradik. Sekarang ni penama dia letak nama adik. Tengok si mati ada tak anak lelaki. Kalau ada anak lelaki, adik-beradik tak dapat langsung. 1 sen pun dia tak dapat. Dia cuma memudahkan urusan. Kalau dia tak keluarkan pun, anak boleh keluarkan bila ada surat kuasa. Jadi penama ni antara duanya fungsi supaya dapat keluar segera sebelum keluar surat kuasa. Tapi bukan milik dia, tertakluk pada hukum faraid. Milik siapa? Milik waris. Kalau dia bukan waris, dia tak dapat.
Kena ingat, 15 lelaki, 10 perempuan waris. Andai berkumpul semuanya ke 20-25 waris yang ada, tak semua dapat harta pusaka, walaupun termasuk dalam senarai waris. Yang dapat cuma siapa? 5 saja. Siapa dia? Mak si mati, ayah si mati, pasangan si mati, anak lelaki si mati, anak perempuan si mati. Ada 5 orang ni, adik-beradik, pakcik, sepupu, anak saudara, terhalang langsung. Hijab hirman namanya. Terhalang dengan total, tak dapat 1 sen pun. Jangan nak nyending-nyending. Bab harta nak menyending. Dah dapat, anak saudara tak dijaga. Pun isu juga. Banyak isu sebenarnya kalau nak cerita tentang isu. Wallahu a'lam. Okey. Ada lagi soalan? Kalau ya. Anaknya meninggal dunia dulu daripada maknya. Maknya ada harta. Okey. Okey. Si mati, saya bagi contoh yang lain supaya nampak lebih mudah faham. Si mati ada 3 orang anak, 2 lelaki, 1 perempuan. Yang lelaki anak ni seorang mati dulu sebelum ayahnya mati. Bila ayahnya mati, anak daripada anak yang mati ni dapat tak pusaka? Itu persoalannya. Makna cucu kepada si mati. Dari segi hukum faraid, cucu ni tadi terhalang, tak dapat. Dengan sebab ada anak kepada si mati. Anak lelaki ada, anak perempuan ada. Melainkan anak lelaki tak ada. Ada 2 orang sahaja anak si mati. Lelaki seorang, perempuan seorang. Yang lelaki mati dulu. Tetapi yang lelaki ni ada anak lelaki. Bermakna cucu lelaki daripada anak lelaki si mati. Matilah bapa ni yang dapat anak perempuan. Berapa ketika itu? 1/2. Kerana dia seorang diri. Baki kepada siapa? Cucu tadi. Tetapi kalau ada anak lelaki yang lain, walaupun bukan bapa kepada cucu ini akan terhalang. Cuma nak kaitkan dengan isu semasa, cucu ni boleh tuntut atas nama wasiat wajibat. Hanya 4 buah negeri sahaja yang dibenarkan. Majlis Fatwa Kebangsaan dah memutuskan 4 buah negeri ini cucu bagi keadaan tadi, hal tadi, yang mana tak dapat faraid boleh tuntut atas nama wasiat wajibat. InsyaAllah akan datang saya akan terangkan berkenaan dengan isu wasiat wajibat. Tetapi proses permohonan itu kena sebelum daripada bicara kuasa, sebelum daripada tuntutan pusaka. Kalau dah berjalan tuntutan pusaka, dah bagi dah kepada waris, dah tak boleh tuntut lagi dah. Sama juga dengan isu tuntutan harta sepencarian. Kena tuntut sebelum daripada pusaka. Selagi belum selesai tuntutan-tuntutan tersebut, tuntutan harta sepencarian, tuntutan wasiat wajibat, pusaka takkan boleh bermula. Macam yang berlaku arwah Datuk, tak nak sebut nama, isterinya membuat tuntutan harta sepencarian 2 bilion. Kematian arwah ini tahun 2015. Hari ini 2023, dah 8 tahun. Masih belum selesai urusan tuntutan harta sepencarian. Dan ada dah pun anak kepada si mati ini yang dah mati, belum sempat merasa harta pusaka. Sebab belum boleh bermula urusan pusaka selagi mana ada tuntutan-tuntutan tadi, tuntutan harta sepencarian, wasiat wajiban. Wallahu a'lam. Nanti kita akan bincangkan dalam bab isu semasa berkait tentang harta sepencarian dan juga wasiat wajibat. 4 negeri, Selangor, Melaka, Negeri Sembilan, satu lagi saya tak ingat negeri mana, yang membolehkan, mahkamah membenarkan. Ada syarat-syaratnya, panjang syarat-syaratnya. Tak lebih daripada 1/3. Kalau cucu ni dah dapat hibah atau wasiat yang ikhtiariah, wasiat yang dah dibuat oleh si mati, maka tak boleh tuntut lagi wasiat wajiban. Banyak panjang nanti kita akan bincangkan. Wallahu a'lam. Saya rasa cukup sekadar itu. Yang baik itu datang daripada Allah dan kurang lemah itu datang daripada kelemahan diri saya. Saya mohon maaf, mohon ampun andai terkasar bahasa, tegur hati tuan-tuan dan juga puan-puan. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin والشهداء والصالحين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا يشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.